Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, saya memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini. Kita pada jam 9.30 ini kita dalam sesi pengenalan bersama Al-Quran, TFT, Tahsin, Faham dan juga Talaqi Al-Quran. Dan Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini saya mengucapkan ribuan terima kasih pada semua yang hadir, sama ada di Akademi SDG ataupun di Legacy Life Circle. Dan saya bersama dengan Ustaz Tirmizi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz ya. Jadi bersama untuk hari ini kita dalam sesi pengenalan TFT, program yang kita sudah pun laksanakan pada sesi Ramadan yang lepas ya. Dan pada kali ini kita bawa kepada musim yang kedua di mana kita nak teruskan TFT ya. TFT ni maksudnya Tahsin, Faham dan juga Talaqi Al-Quran. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih pada yang mengikuti secara live sekarang ataupun yang mengikuti rakaman berkaitan dengan program ini yang kita akan mulakan. Ramai yang sudah mendaftar untuk hari esok sebenarnya bermula, tapi hari ini mungkin bagi yang baru yang nak berkenalan apakah TFT ini sebenarnya. Jadi hari ini bersama dengan Ustaz T. T yang pertama tu Tirmizi, F tu Fazrul untuk faham, dan juga sebenarnya untuk bacaan Ustazah Farha ya, tak bersama pada hari ini, insyaAllah esok akan bersama. Dan juga Ustaz Tarmizi Abdul Rahman ya, untuk sesi kita yang kedua ataupun TFT musim kedua ini, di mana kita akan laksanakan selama 3 bulan setiap hari Rabu pada jam 10.30 bukan 9.30 9.30 macam hari inilah, 9.30 hingga pukul 10.30. Kalau sebelum ini pukul 10 pada bulan Ramadan, tapi kita ubah lebih awal lagi agar kita boleh tamat sekitar 10.30, bolehlah nak tidur awal, kemudian bersedia untuk bekerja dan sebagainya. Jadi Ustaz, mungkin peringkat awal ini disebabkan program kita nanti kita ada 2 surah pilihan. Surah pertama adalah surah Yasin ya, surah Yasin. Dan surah kedua kita akan survey daripada peserta nanti surah-surah yang biasa kita baca. Dalam musim pertama kita baca surah Al-Mulk ya, alhamdulillah. Jadi mungkin saya mempersilakan Ustaz Tirmizi. Mungkin awal ni kita nak mendengar Al-Quran dululah ya. Al-Quran ni sebagai syifa ya, sebagai mau'izah. Jadi kita nak dengar daripada Ustaz Tirmizi daripada ayat nombor 1 hingga 12. Pada hari ini kita dengar sajalah, bukan belajar membaca ya. Dan insya-Allah pada program nanti kita akan sama-sama mendengar dan tahsin, kita baca, baiki tajwid kita, faham, cuba memahami apakah intisari tadabbur daripada surah Yasin. Pada setiap sesi itu sekitar setengah hingga 1 muka surat, dan talaqi ya. Formatnya macam mana nanti saya akan terangkanlah ya, macam mana formatnya nanti. Baik Ustaz, tanpa buang masa saya persilakan Ustaz untuk membaca daripada surah Yasin ayat 1 hingga 12. Silakan. Baik, insyaAllah para penonton juga peserta yang diraikan pada malam ini, insyaAllah kita akan mula membaca daripada surah Yasin untuk kira mukadimah lah, pengenalan kita pada malam ini. Daripada muka surat 440. Muka surat 440 ayat pertama hingga 12, sama-sama kita membacanya. Moga-moga Al-Quran yang dibaca ini akan memberikan, Allah Ta'ala menurunkan rahmat pada pertemuan kita pada pagi ini dan menjadikan kehidupan kita terus bersama dengan Al-Quran, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. Surahul Azim, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi ya, dengan bacaan sebentar tadi daripada surah Yasin ayat 1 hingga 12. Mungkin di peringkat awal ini saya nak menjemputlah Ustaz Tirmizi Ali ya, sebagai salah seorang daripada tenaga pendidik ya, sebagai murabbi dalam program TFT ini. Mungkin Ustaz ingin berkongsi sedikit kata-kata ataupun ajakan kepada semua. Kita dah habis Ramadan Ustaz ya. Kita dah habis Ramadan, dah masuk Syawal ni. Biasanya Ramadan insya-Allah orang bersama Al-Quran. Syawal ni apakah yang boleh kita buat berkaitan dengan interaksi kita dengan Al-Quran? Mungkin kalau Ustaz ada kisah-kisah ulama ke orang-orang zaman dahulu, Syawal ni dibuat apa dengan Quran selepas habis Ramadan. Biasanya Ramadan ni masa dia naik dan ada masa dia turun ya. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan nasihat ini dengan rakan-rakan yang di online ya, dan mungkin yang berminat nanti untuk join apa sebenarnya yang kita akan dalami berkaitan dengan tahsin, berkaitan dengan talaqi ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul, dan juga tak lupakan kepada seluruh rakan-rakan muslimin muslimat peserta-peserta di program TFT ini. Alhamdulillah kita sekarang masuk pada bulan Syawal. Bila kita berada bulan Ramadan, sebenarnya Ramadan ni tak pelik kalau kita semangat beribadat. Sebenarnya kalau kita jadi rajin, kuat beribadat bulan Ramadan, dia tak menjadi satu perkara yang luar biasa. Itu perkara yang biasa-biasa. Orang kata apa? Bukan biasa. Itu biasa-biasa sahaja. Sebab apa? Sebab Ramadan ni memang bulan ibadah. Ramadan dia punya suasana ibadah. Maka dia akan memberi semangat kepada semua orang untuk ibadat. Itu Ramadan. Samalah macam kita pergi ke Mekah.
kalau kita pergi ke Mekah Al-Mukarramah, kita pergi Masjid Nabawi, kita punya semangat untuk ibadat tu lain macam, betul tak? Ada yang mungkin dah ada pengalaman pergi ke Mekah, buat umrah, haji dan sebagainya, mesti orang pergi Mekah ni, dia punya ibadat dia semangat lain macam. Kalau baca Quran tak nak berhenti. Kalau semayang tu Allah, seronok. Dan kalau pergi ke Masjid Nabawi, pergi Masjidil Haram, mesti kita pergi awal. Tak ada orang pergi masjid, azan baru nak pergi masjid. Kan? Tak masuk lah jawab punya masjid. Semayang kat luar lah. Maknanya, dia punya suasana dia memang membantu untuk semangat ibadat. Maka tak pelik kalau kita pergi Mekah, orang tu dia bangun. Jarang kalau kita pergi ke kita kat Malaysia ni kalau nak semayang subuh. Contoh kalau nak semayang subuh, tak ada orang datang subuh pukul 3 pagi datang masjid. Sukar lah. Kalau kita beli kata apa, dia punya jarang-jarang nak jumpa payah. Pukul 3 payah, pukul 4. Saya pengalaman sekali duduk kat masjid kan. Biasa paling awal pun 4.30. 4.30 adalah seorang datang masjid. Itu paling awal. Okey. Kat Mekah kita ada orang turun pukul 4.30. Kalau kata subuh kat Mekah tu jam 5. Jam 4 kita dah turun. Jam 3 bahkan ada orang pergi 2.30. Kan? Kita pergi sampai 2.30 kita dah pergi masjid. Kan? Dan bila kita sampai masjid tak pelik pun, bukan kita seorang. Dia kalau hebat, kita seorang datang, orang tak datang tu hebat. Kalau saya pernah ingat bekas mufti wilayah yang sekarang jadi menteri agama. Dia kata kalau kat Malaysia ni kita hebat sekali lah kalau pergi masjid pukul 2 pagi. Pukul 4 kalau kita pergi pun kita seorang. Tapi kalau kita pergi Mekah, kita turun masjid pukul 2.30 pagi nak pergi solat subuh, tak hebat pun. Kita sampai rupanya ramai lagi yang datang awal daripada kita. Maka itu suasana itu membantu kita untuk ibadat. Begitu juga Ramadan. Ramadan suasana tu semua orang datang. Kalau sebelum PKP ni tahun-tahun yang lepas kan ramai orang datang masjid, solat berjemaah, semua orang puasa. Sebab apa? Sebab memang hari tu semua puasa. Sebab tu puasa 6 lebih parah daripada puasa Ramadan. Puasa 6 ni lebih mencabar walaupun 6 hari. Walaupun kuantiti 6 hari tapi lebih mencabar daripada nak puasa 30 hari di bulan Ramadan. Sebab apa para penonton muslimin muslimat yang saya kasih sekalian? Kerana suasana Ramadan dia memang mempengaruhi kita semangat untuk ibadat. Apatah lagi tawaran demi tawaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tawaran daripada Nabi sendiri tentang pahala yang berlipat kali ganda bulan Ramadan. Offer yang Allah Taala tawarkan. Maka sudah tentulah akan menjadi semangat kepada semua orang untuk beribadat bulan Ramadan. Namun ujian sebenarnya ialah bila kita masuk pada bulan Syawal. Ini medan sebenar nak menguji adakah berjaya tarbiyah madrasah kita di bulan Ramadan. Adakah berjaya Ramadan kita, ukuran dia bila masuk Syawal dan bulan-bulan seterusnya. Ukuran dekat situ. Itu kata para ulama, nak tahu Ramadan berjaya ke tidak, antaranya dia semangat nak puasa 6. Tapi tak boleh kata orang tak puasa 6 tu Ramadan dia tak terima tu. Tak boleh kata macam tu. Jangan kata macam tu. Mungkin dia ada gastrik. Setiap orang ibadat tak sama. Ada orang dia minat baca Quran, maka dia bacalah Quran sampai dia mati bertemu dengan Allah. Ada orang dia ibadat dia puasa, maka dia puasalah, dia mudah untuk puasa sampai dia bertemu dengan Allah. Yang penting istiqamah. Maka puasa 6 tu lebih susah nak puasa daripada Ramadan. Sebab Ramadan semua puasa, tak payah kita nak puasa. Tapi Syawal ini bulan makan. Bulan orang masyarakat kita bukan hari pertama je, hari kedua, ketiga dah buat jamuan makan. Ni musim PKP ni pun, PKP pun ramai masih lagi. Orang kata apa? Buat makanan seperti hari raya dan sebagainya. Maka cabaran itu luar biasa. Maksud kalau orang yang dapat puasa 6, alhamdulillah kita peribadi kita syukur kepada Allah. Allah Taala beri kekuatan kita pada Ramadan, takwa yang kita jana di bulan Ramadan, maka dia memberi kekuatan kepada kita untuk terus kita buat sebagaimana kita buat di bulan Ramadan. Maka kuantiti dia 6 hari dia. Sama juga ibadat lain. Kata para ulama, kalau kita nak ukur macam ni, kita Ramadan, kita boleh baca juzuk satu hari. Ada orang boleh baca 2 juzuk, ada orang boleh baca setengah juzuk satu hari. Ukuran macam mana? Dia bukan ukur ketika Ramadan. Dia kena ukur sebelum Ramadan.
kita kena tengok balik sebelum Ramadan macam mana Quran kita. Kita ambil contoh satu ibadat je, Quran je. Katakan sebelum Ramadan hari itu Quran kita jarang-jarang sekali, mungkin 3-4 hari sekali baru baca Quran. Kita pula pada masing-masing muhasabah. Ada orang sebulan sekali baru nak sentuh Quran. Tengok sebelum Ramadan. Maka bila masuk bulan Ramadan, hari-hari dia baca Quran. Nak cas balik takwa dia, nak cas balik dia punya kekuatan nak baca Quran. Maka tak kisah dia baca bulan Ramadan berapa pun. Mungkin satu juzuk satu hari. Mungkin dia boleh baca, kalau sebelum Ramadan dia baca katakan seletak satu helai, 2 muka surat satu hari sebelum Ramadan. Masuk Ramadan dia boleh baca satu juzuk satu hari. Maka dia khatamlah bulan Ramadan. Tengok Syawal nanti macam mana. Tengok Syawal nanti. Kalau Syawal nanti dia boleh baca Quran bukan lebih dari Ramadan. Ramadan special. Okey. Dia boleh baca Quran bulan Syawal ni lebih daripada bulan Rejab, Sya'ban dahulu. Kalau Rejab, Sya'ban tu katakan dia 2 hari sekali baru dia sentuh pegang baca Quran. Masuk Syawal hari ni, setiap hari dia boleh baca satu muka surat. Contoh. Maka berjaya tarbiyah Ramadan dia. Jangan tengok Ramadan kalah semua lah. Orang Terengganu kata sentiasa kalah lah. Sebab Ramadan tak ada kira. Tak boleh ukur dengan Syawal. Ramadan ni special. Hatta Imam Syafi'i pun kita tahu macam mana Imam Syafi'i bulan Ramadan 2 kali sehari. 60 kali dia khatam bulan Ramadan. Imam Syafi'i. Bulan tak Ramadan dia khatam 30 kali. Maknanya sehari sekali. Kalau bulan Ramadan sehari 2 kali dia khatam. Adakah Imam Syafi'i gagal? Tak. Kita tak boleh banding dengan Ramadan. Ramadan dia special. Ramadan dia special. Saya sebut dah. Ramadan dia special bagi orang ahli ibadat, dia akan terus tambah dia punya nilai ibadat dia. Bagi orang yang baru nak mula, dia akan menjadikan Ramadan sebagai medan dia punya tarbiyah Ramadan. Maka kalau Syawal, katakan sebelum Ramadan 2 hari sekali dia baca Quran. Masuk Syawal dia boleh baca setiap hari walaupun satu muka surat, tak sama sejuzuk di bulan Ramadan, maka itu dikira berjaya. Contoh kedua, kalaulah sebelum Ramadan, Rejab, Sya'ban, Ramadan 2 hari sekali dia baru baca Quran. Ramadan dia baca kurikulum Ramadan. Masuk Syawal seminggu baru pegang Quran sekali. Maknanya dia lebih teruk daripada sebelum Ramadan. Maknanya kata para ulama ialah Ramadan itu gagal untuk dia. Setiap orang tak sama. Kita muhasabah diri kita. Maka kalau selepas Ramadan, sebelum Ramadan 2 hari sekali dia baca Quran. Okey, masuk Ramadan dia baca Quran hari-hari. Selepas Ramadan, kalau seminggu sekali baru nak baca Quran, maka dia lebih kalah dengan sebelum daripada Ramadan. Maka Ramadan itu tidak memberi kesan kepada dia. Maka kita ukur diri kita. Saya nak sebut begini. Alhamdulillah, pada penonton yang dikasihi sekalian, kita pada hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk join kita punya program TFT, Tahsin, Faham, Talaki, untuk kita beramal dengan Al-Quran. Kita pertama sekali kita syukur kepada Allah. Dalam banyak-banyak Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita untuk join program ini. Kita mungkin mengeluarkan sedikit tenaga kita korbankan masa kita sedikit, kita korbankan wang ringgit kita sedikit. Demi apa? Untuk Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita join ni, untuk kita baca hari ini, dia memberi kepada kita kebaikan. Ia mudah-mudahan petanda Syawal ataupun petanda Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma taqabbal minna Ramadan. Ya Allah, terimalah amalan kami di bulan Ramadan. Maka itu kayu ukur dia. Maka alhamdulillah, saya pun tak tahu berapa minit saya bercakap. Mungkin saya nak ringkaskan sikit sebagai sedikit-sedikit sebagai semangat kepada para penonton. Begitulah Al-Quran. Al-Quran kita tidak ada masa dia punya masa break tak ada. Mungkin bulan Ramadan kita pulun dia. Masuk bulan-bulan yang seterusnya kita tetap bersama dengan Al-Quran. Walaupun kuantiti dia tak sama seperti Ramadan, tapi ia tetap diteruskan. Sama ada baca, sama ada kita nak memahami Al-Quran, untuk sama-sama kita nak mengamalkan. Kalau nak cerita berkenaan dengan pahala, Allah. Nak cerita tentang kelebihan, begitu banyak kelebihan di sana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut beginilah, Al-Quran ini adalah sebaik-baik kata-kata, sebaik-baik perkataan, ahsanul hadis,
dia adalah sebaik-baik perkataan daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya kitab Al-Quran yang tidak akan pernah mengecewakan sesiapa, yang tidak akan pernah menggagalkan sesiapa yang sentiasa berinteraksi dengannya. Maka itu sedikit sebanyak berkenaan dengan mukadimah kita pada malam ini. Kembali pada Ustaz Fazrul, insya-Allah. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ahmad Tirmizi berkongsi sebentar tadi motivasi Syawal ya. Ustaz ya, sebentar tadi poin yang menarik di mana Ramadan kalau banyak baca Quran itu sepatutnya lah kan. Dan kalau tak membaca banyak Al-Quran, tidak terlambat pada bulan Syawal ini untuk kita terus menyimak ya, iaitu sama ada kita ini sudah manfaatkan Ramadan. Kalau sudah, adakah ia istiqamah pada bulan Syawal? Dan kalau Ramadan yang lepas contohnya memang terkejut dengan PKP ya, tak sempat baca Quran, Lailatul Qadar pun tak sempat juga, itu memang dah lepas-lepas lah. Tetapi kita harapkan Syawal ini mungkin ada sebahagian yang menyatakan, pasal Ustaz ya, kalau saya bawa umrah sebelum ini, ada yang kata dia tak baca Quran dekat Mekah Madinah tu. Pasal apa? Bukan dia tak nak baca Quran, nak kan, tapi tak tahu baca. Tak tahu baca kan. Ataupun ada yang baca tapi ngantuk dekat Masjidil Haram tu. Ada seorang tu dia cakap dia tak boleh baca panjang. Dia rasa macam mengantuk dan dia kena tawaf dekat ni lah. Bukan kat Kaabah. Kaabah tu dah ada tawaf. Dia tawaf dekat kedai-kedai yang ada tersebut. Yang tu tak ngantuk. Kan. Jadi mungkin Ustaz mungkin boleh kongsi sikit lah ya. Dia sebenarnya bila kita nak baiki, tahsin ni maksudnya baiki ya, baiki bacaan kita, dan juga baiki bukan sekadar bacaan, baiki perasaan. Baiki perasaan agar dia rasa cinta kepada Al-Quran, dia tak bosan, dia tak adalah rasa macam dah banyak Ramadan, Syawal tak payah kot. Kan, perasaan-perasaan macam tu kalau boleh. Pasal pengalaman Ustaz bersama Al-Quran ni panjang kan. Jadi kita nak juga 1-2 tips pada Syawal ini. Yang mendengar sekarang mungkin boleh ambil 1-2 pelajaran daripada perkongsian hari ini. Terus istiqamah di bulan Ramadan. Sila Ustaz. Okey. Bila Ustaz sebut tadi berkenaan dengan bila baca Quran je mengantuk. Pertama kita kena tahu bila kita nak buat baik ini ada cabaran dia. Kita nak buat baik untuk mendapatkan redha Allah ni, dia ada cabaran dia, ada ujian dia. Mesti ada dia punya gangguan dia. Kan? Kalau kita tengok TV tak mengantuk pula kan. Dia payah nak mengantuk. Tapi bila baca Quran setengah muka mengantuk. Jangan kata orang-orang awam, saya masa hafal Quran dulu, pengalaman di Mak Tahfiz dulu. Bila baca Quran itulah saat paling seronok, paling sedap, nyaman tidur dengan Quran. Bila baca Quran tu dia main mengantuk lain macam. Betul. Saya tak nafikan dia akan datang mengantuk tu. Masa tidur tu rasa apa? Rasa dalam keadaan yang best. Mungkin kita ingat pertama sekali tidur dengan alunan bacaan Al-Quran. Rupanya esok kena denda dengan ustaz. Sebab apa? Sebab tak hafal. Tak hafal dia punya sukatan yang perlu ditasmik oleh ustaz pada setiap hari. Maka bila kita nak buat sudah pasti ada cabaran. Cabaran itulah sebagaimana Ustaz Fazul sebut, kita nak menguruskan perasaan kita. Sebab ada cabaran. Ada orang kat sana dia boleh baca alhamdulillah. Sekali ustaz ajar dia boleh sebut. Ada orang berkali-kali baru dia boleh. Ada orang kata ustaz lidah saya dah kerah dah ustaz, tak boleh nak buat apa dah. Macam-macam dia punya kita kata apa, ujian masing-masing tak sama. Maka Nabi SAW tak pernah tinggal. Tidak pernah tinggal golongan yang rasa bila baca Quran susah, tak pandai-pandai, mungkin ada. Mungkin bila baca Quran kena ulang, kena itu, rasa fed up dan sebagainya. Dan dalam sebuah hadis Nabi sebut orang yang baca Al-Quran yang mahir dengan Quran. Wa huwa mahirun bih. Dia mahir baca Al-Quran dengan baik, lagi bila ditambah dengan hafal-hafal surah-surah yang dia hafal. Kata Nabi SAW, dia bersama dengan malaikat yang mulia. Ini satu darjat yang menjadi motivasi kepada kita. Bila Nabi kata orang yang mahir dengan Quran, dia baca Quran, dia boleh hafal Al-Quran sikit sebanyak,
kemudian dia amal lagi pula Al-Quran. Banyaklah tafsiran para ulama berkenaan tu, tapi dia punya literal hadis itu orang yang mahir dengan Al-Quran, baca dengan baik, dengan husnul adab, dengan bertertil, menjaga hukum hakam tajwid, baca dengan jelas huruf-hurufnya, berikan hak huruf-huruf dan sebagainya. Kata Nabi, dia bersama dengan para malaikat yang mulia. Kita mungkin nampak, oh, macam mana dengan para malaikat? Kita mungkin faham dari sudut apa yang kita faham. Malaikat bukan benda yang zahir seperti kita hari ini, tapi satu darjat yang sepatutnya menjadi motivasi kepada kita semua. Untuk kita nak jadi macam apa yang Nabi sebut. Kan? Yang kedua, Nabi kata, di sana Nabi kata ada satu golongan yang baca Quran. Wa huwa yatata'ta. Baca Al-Quran mungkin dia baca Al-Quran tu tergagap-gagap ataupun merangkak lagi baca Quran. Tersalah sana ulang lagi, tersalah sana ulang lagi. Wa yatata'ta. Tak. Contoh begitulah. Maksudnya dia baca Quran tu tak fasih lah, tak lancar. Wa huwa alaihi syaqqun. Dan dia rasa payah dia baca Quran. Ya, bila tak lancar rasa payah lah. Dan dia rasa susah baca Quran. Kata Nabi, golongan ini, Nabi tak tinggal golongan ni. Nabi kata apa? Baginya adalah 2 pahala. Baginya Nabi kata lahu ajran, 2 pahala. Subhanallah. Subhanallah. Kita patut rasa seronok sangat dengan kata-kata Nabi SAW ini. Kerana kata-kata Nabi bukan hawa nafsu. Kata-kata Nabi ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata baginya 2 pahala. Kata para ulama, 1 pahala dia baca Al-Quran. Yang kedua, pahala dia bersusah-susah. Dia belajar lagi. Salah belajar. Bagi kata Nabi, 2 pahala bagi golongan ini. Nak menunjukkan bagaimana Nabi tak pernah tinggal. Nabi tahu, bukan zaman kita sahaja, zaman Rasulullah sendiri, zaman Nabi sendiri, Al-Quran bila turun, sahabat-sahabat Nabi yang masyhur seperti Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ali, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Ini antara 5 sahabat yang selalu melazimi Nabi. Ambil Al-Quran terus daripada Nabi SAW. Okey. Kemudian datang pada kabilah ni nak ambil Quran. Kabilah ni datang. Kata-kata kampung ni, kampung sana. Kabilah Arab ni banyak kabilah dia. Bukan semua orang Arab boleh sebut Al-Quran sebagaimana yang sahabat-sahabat ni ajar. Kan? Ni baca wadduha. Contoh. Di sana ada yang tak boleh. Wadduha. Orang baca wadduha baris atas. Dia baca wadduhi. Dia baca leweh macam tu. Kan? Kita suruh baca a'anzartahum. Kan? Wa sawa'un 'alaihim maksudnya 2 hamzah. A'anzartahum. Dia tak boleh baca. Dia lekat. Memang huruf hamzah ni bila dia ulang 2 kali dia agak ada kesukaran. Anzartahum, 2 hamzah. Dia baca anzartahum. Tak boleh nak ulang 2 kali. Apatah di sana di saat pertama-tama Al-Quran diturunkan. Bacaan tu masih lagi dirasa asing, payah nak sebut. Kita tahu Nabi SAW sendiri bagaimana wahyu pertama turun, bukan Nabi terus baca. Nabi kata aku tak boleh baca. Aku tak boleh baca, nak baca macam mana? Al-Quran. Lalu di sana ada bacaan-bacaan disebut sebagai bacaan tashil. Sepatutnya kalau kita baca anzartahum. Ada qiraat lain baca anzartahum. Baca dengan lain daripada riwayat-riwayat ataupun ilmu qiraat lah berkenaan dengan wajah-wajah bacaan. Dan sebut di sini ialah Al-Quran ini ada golongan-golongan yang baca Quran. Nabi beri motivasi kepada kita. Maknanya kita tetap dapat pahala daripada apa yang kita baca. Sebab kita tidak ditanya kenapa kamu tak pandai-pandai baca Quran. Kita tak akan ditanya soalan begitu. Kenapa kamu tak jadi ustaz? Kenapa kamu tidak jadi qari? Kenapa kamu tidak jadi ulama? Tak. Kan? Tapi kita ditanya belajar atau tidak. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah fardu ain. Ilmu Al-Quran, baik ilmu-ilmu yang lain, belajar Al-Quran, cara membaca, menyebut huruf Al-Quran. Itu semua Allah Subhanahu Wa Taala beri kelebihan. Kita jangan rasa kita dah tua, malaslah nak belajar.
malu. Jangan malu. Kita jangan rasa Allah pahala, ambil pahala tak apa, sikit pahala. Kita rasa sikit, sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pahala begitu besar. Bahkan dalam hadis-hadis yang lain disebut bagaimana pada hari kiamat kelak dikatakan kepada orang yang baca Al-Quran, bacalah Al-Quran dan naiklah kamu ke syurga, wartaqi, dan bacalah dengan tartil, baca dengan betul sebagaimana kamu tartil baca dekat dunia dulu. Sesungguhnya darjat kamu dalam syurga akhirat kelak ialah pada ayat terakhir yang kamu baca. Bayangkan huruf-huruf yang kita sebut, ayat-ayat demi ayat yang kita baca, itu adalah darjat kita dalam syurga. Kita hidup ni tak tahu sampai bila. Kita tahu kita berada pada akhir zaman. Bahkan Nabi bila bangkit, Nabi itu Nabi akhir zaman. Sekalian para Nabi dah berlaku tanda kiamat. Sampai sekarang kita tak tahu bila lagi untuk kita nak kita menambahkan lagi koleksi amalan-amalan. Jadi mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita untuk kita bagaimana Nabi SAW tak lupa kepada kita. Nabi beri semangat, galakan kepada kita untuk baca Quran. Maka kita tanamkan azam. Aku tanamkan azam, aku nak belajar Quran sampai boleh baca Quran. InsyaAllah, sama ada Allah Ta'ala beri cepat, beri lambat, itu cerita lain. Cerita kita nak belajar Al-Quran. Kita nak belajar baca Al-Quran. Kita nak belajar faham Al-Quran. Sebab kita nak beramal dengan Al-Quran. Al-Quran, seperti yang saya sebut tadi, dia tidak akan pernah mengecewakan sesiapa. Walaupun kita nampak Al-Quran hanya belajar huruf-huruf betul, nak betul huruf, betul ayat, tetapi kesannya cukup hebat dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita, dalam keluarga kita dan juga dalam masyarakat kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tadi bagaimana untuk kita istiqamah pada bulan Syawal dan pada bulan-bulan yang seterusnya, di mana bulan Ramadan ini adalah peluang. Sebelum ini kita mendalami Ustaz, ya, kita mendalami Al-Quran dan kita nak istiqamah. Sebabnya mungkin saya nak bawakan kepada satu persoalan kepada tuan-tuan yang sedang berada di online, ya, mana yang tuan-tuan setuju, ya, iaitu yang pertama, yang penting ngaji. Kan, tengoklah cara baca macam mana. Kalau Terengganu lain sikit lah. Kalau orang Perak lain, kalau orang KL, kita cakap orang KL lah, orang Kuala Lumpur, Selangor. Yang penting mengaji itu penting. Kan, ada dua perkataan ayat di atas skrin itu. Tuan-tuan yang ada di ruang komen tu tolong tandakan mana satu yang tuan-tuan setuju, nombor 1 ke nombor 2. Cuba, ya, yang online tu. Yang penting mengaji. Mengaji itu penting, ayat nombor 2. Itu penting tu, pasal dalam Al-Quran, kalau kita tengok nanti sikit, saya akan cuba tadabbur sikit, sedikitlah daripada surah Yasin. Ia mempunyai kandungan yang amat special, apatah apabila kita cuba membacanya, ya, seperti mana yang Ustaz Tirmizi nyatakan tadi, baca elok-elok, kemudian kita faham sikit-sikit, ya, dari masa ke semasa, kita akan mendapat manfaat yang besar. Jadi silakan pilih dulu mana yang tuan-tuan setuju. Yang penting mengaji. Nombor 2, mengaji itu penting. Kita tengok jawapannya. Kalau kita tayangkan, Puan Ruziah kata nombor 1, Syikin Hashim nombor 2, Nur Fazilah nombor 2, Hafsah nombor 1, Inas Ahmad nombor 2, Nur Aisyah nombor 2. Nombor 2 tu mengaji itu penting. Yang penting pada yang pertama, okey. Zainal kata nombor 2. Akmal kata nombor 2. Okey. Nur Lida kata nombor 2, ya, mengaji itu penting. Okey, baik. Jadi apa beza ayat pertama dengan ayat kedua ni? Ya. Yang pertama maksudnya apa? Yang penting ngaji. Yang penting ngaji. Yang nak ditekankan apa? Yang penting. Ngajinya itu dia tak berapa di highlightkan sangat, ya. Yang penting ngaji. Kan? Yang penting mengaji. Tapi kalau yang kedua, mengaji itu penting. Ya. Jadi susunan sahaja dalam bahasa Melayu ni
dia mungkin tak berapa perasan sangat, tapi sebenarnya kita dah boleh teka dah Ustaz ya, Ustaz Tirmizi. Yang penting ngaji ataupun mengaji itu penting. Kan? Jadi kalau yang penting ngaji, dia akan jadi macam mana? Yang penting makan. Kan? Tapi kalau cakap makan itu penting, ada beza tak Ustaz? Silakan Ustaz. Balarah sikit malam ni. Nampak dia punya dari sudut intonasi dan juga dia punya intonasi perkataan tu berbeza kan dua-dua ni. Dua-dua ayat ni berbeza. Kan? Yang penting mengaji. Yang penting mengaji. Okay? Yang penting ngaji, kan? Mengaji itu penting, kan? Yang kalau kita nak tukar, yang penting makan. Makan itu penting. Yang penting mandi. Mandi itu penting. Kan? Kita dah dapat dah tu clue dia tu. Sebabnya bila nanti kita belajar, bagi tuan-tuan yang ada peluang nanti untuk mengikuti program TFT ni, bila kita belajar membaca, ya, mungkinlah ada sikit-sikit taranum bersama dengan Ustaz Tirmizi, Ustaz Tarmizi, Ustaz Zafarha. Sebenarnya tajwid, bacaan yang bagus itu satu perkara. Tapi yang keduanya juga bila ada kaitan dengan sedikit lagu-lagu taranum tersebut, sebenarnya walaupun kita tak belajar full, ya, penuh, tetapi ia memberi kesan kepada cara kita menghayati, ya, menghayati perkara ini. Itu sebabnya kalau saya bawakan sedikit daripada surah Yasin, ya, surah Yasin ada 5 ataupun 6 bahagian, ya, yang boleh disimpulkan di sini. Dan kalau kita tengok di atas skrin itu ada ayat 1 hingga 12, ayat 13 hingga 32, 33 hingga 44, 45 hingga 47, ya. Kemudian 48 hingga 68, 69 hingga 83. Inilah isi Al-Quran ataupun isi surah Yasin yang akan didalami dalam program TFT yang akan bermula esok, ya, pada pukul 9.30. Siri pertama, kita ada 12 siri. Untuk surah Yasin saja ada 6 siri setiap Rabu. Ya, setiap Rabu. Kemudian kita akan pilih satu lagi surah untuk kita baca, ya, tahsin, faham dan juga talaqi, ya, kepada surah ini. Jadi kalau kita ambil satu ayat, ya, ini adalah keseluruhan surah Yasin, dan kalau kita ambil satu ayat lah sebentar tadi, kita tengok di sini, contohnya apabila Allah menyatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkaulah laminal mursalin, sesungguhnya daripada golongan para rasul. Di sini kita dah nampak dah bahawa sebenarnya bila Allah menyatakan Nabi ini, sesungguhnya kamu adalah daripada kalangan para rasul yang diutuskan, ini penegasan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Boleh saja ayat ini jadi innaka rasul, sesungguhnya kamu adalah ar-rasul. Ya, boleh Allah cakap begitu. Ya, kalau nak cakap tadi itu yang penting ngaji, kan. Tetapi bila kita tukar mengaji itu amat penting, mengaji itu kita dah beritahu betul-betul apa yang ada dalam mengaji itu. Bukan sekadar kita keluar suara sahaja ataupun pegang Al-Quran saja, tapi kita nak baiki, bahasa Arabnya tahsin, suara dengan tajwidnya, kalau boleh dengan lagu sedikit, dengan suara yang bagus, ya. Yang keduanya kita nak cuba faham, ya, faham. Dan yang ketiganya, kalau boleh kita bukan baca sendiri-sendiri, tapi kita bertalaqi, berjumpa. Sekarang ni kaedah online, tapi at least pada kaedah TFT nanti guna Zoom, kita nak tengok macam mana mulut cikgu menyatakan makhraj huruf, dan kemudian kita dengar pula, okey, sila baca sekarang. Kan? Kadang-kadang kita baca seorang-seorang, Ustaz, ya. Kalau hafaz Quran ke, baca seorang-seorang, rasa macam dah okey dah. Saya pernah jumpa Pak Imam yang baca Fatihah, dia rasa bacaan dah okey. Tapi bila dia belajar talaqi dengan cikgu, barulah kita tahu yang ra-nya macam mana, ha-nya cakap macam mana, ha-nya macam mana. Yang itu kepakaran Ustaz Tarmizi, Tirmizi dan juga Ustazah Farha. 3 orang lah, ya, yang kita datangkan untuk program berkala ke hadapan. Tapi malam ini kita dapat sedikit bagi tuan-tuan yang dah mahir, dah lancar, teruskan sebagai motivasi Syawal kita untuk terus bersama dengan Al-Quran. Jadi kembali balik kepada kefahaman kita di sini, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau ya Rasulullah daripada kalangan para rasul. Kesannya apa? Kita akan memberi penghargaan kepada innaka, ya, lamina,
al-mursalin. Ya. Iaitu apa? Allah mentaukidkan, menegaskan bahawa sesungguhnya engkau ya Rasulullah lamina, ya, sesungguhnya daripada, ya, kalangan para rasul. Bukan seorang rasul tetapi di kalangan rasul-rasul. Jadi Nabi ni ada geng. Ada geng. Macam tuan-tuan lah, kalau tuan-tuan ada geng baca Quran, dengan baca Quran seorang-seorang, ada geng dengan cikgu, dengan tak ada cikgu, dia perasaannya lain. Lain. Dan asbabun nuzul kepada surah Yasin ini, Nabi ni dikutuk, digelar sebagai kamu ni basyarum mithluna, orang biasa, kamu ni apa, kamu ni teruk, kamu ni apa, macam-macam, kamu ni apa, berdusta, semua digelar kepada Nabi. Jadi bila Nabi digelar begitu, dia terasa juga, kan? Terasa, siapa yang tak terasa? Tetapi bila Allah cakap, lepas Allah bersumpah pada ayat nombor 2, Allah cakap innaka laminal mursalin. Kamu ini bukan sekadar seorang rasul, tapi kamu ni geng para rasul. Apa geng para rasul? Mereka pun kena kecam. Mereka ni pun juga pernah digelar sebagai pendusta. Jadi bila Nabi kata, oh begitu ya, orang rasul-rasul pun dulu macam tu juga. Jadi Nabi pun rasa bersama dengan para rasul, semangat Nabi naik balik semula. Kesan pada kita pada tahun 2020 ini, tuan-tuan yang sedang mendengar, ialah apa? Pasal kita ni bukan rasul, tapi kita ni ikut kepada rasul. Kesannya ialah kita pun rasa, kalaulah orang cakap beria-ria lah Syawal pun nak belajar Quran, kita pun rasa, wah, Nabi tu lagi kena kecam, kena kutuk apa sebagainya. Tapi kalau kita kena kecam sikit untuk buat baik, tuan-tuan dah pergi pejabat pun masih malam nak belajar Quran, masih nak cuba amalkan Al-Quran walaupun dah masuk kerja, kan? Biasanya orang dia cari Quran ni biasanya waktu dia dah habis, tengah susah lah, kan? Tapi bila dah senang sikit, kalau kita masih lagi mencari Quran, ada orang kecam, alah nak tunjuk alim konon contohnya. Bila baca ayat ini, kita tahu bahawa sesungguhnya engkau, umat Nabi Muhammad, daripada kalangan orang yang ikut rasul-rasul. Maksudnya normal. Kalau katakan kita ini dikecam, tetapi kita tahu bahawa kita ini juga mengikut geng rasul, harapnya macam Ustaz Tirmizi cakap tadi itu, iqra' wartaqi, Ustaz ya. Bacalah, naik pangkat. Jadi kalau boleh, itu yang kita ingin bina. Dan bagi tuan-tuan yang hadir pada hari ini, kalau katakan tuan-tuan ada kelapangan, ya hari ini kita berkenalan motivasi Syawal dan berkenalan TFT. Nama TFT ni Tahsin, Faham dan Talaqi. Dia ada kaitan juga nama penceramah nanti, ya, iaitu Tarmizi, Farha, Ustazah Farha dan juga Tirmizi. Saya Fazrul, F juga. Tapi membantu Ustaz ya, membantu sikit-sikit. Kita akan tadabbur sedikit daripada surah Yasin dari masa ke semasa, dan harapnya pada tuan-tuan yang dah menjawab nombor 2 tadi tahniah, yang jawab nombor 1 pun tak ada masalah, kan? Itu ayat biasa sahaja. Tapi insya-Allah harapnya kita nanti ada peluang untuk belajar isi daripada surah Yasin. Yang ikut Quran Time mungkin dah belajar secara ringkas, tapi ini kita nak tengok lebih mendalam lagi, kalau boleh tengok ayat demi ayat. Dan kalau kita tengok, kalau kita ambil lah ya, kita ambil senarai semak untuk jantung yang sihat. Ya, apa kaitan jantung dengan surah Yasin? Ulama salah satu pendapatnya Yasin ini sebagai qalbul Quran, jantung pada Al-Quran. Kalau jantung ini dalam diri kita ini sihat, jantung sihat, maka kita pun akan hidup dengan sihat. Quran kita ada jantung, kata ulama, ya. Kalau jantung Al-Quran ni Yasin kita sihat, kita baca bagus-bagus, kemudian kita faham elok-elok dan kita ada asas lah. Maksudnya kita berjumpa dengan cikgu, bacaan itu benar sampai 83 ayat. Kita doakan apa? Kita doakan jantung kita sihat. Jadi kalau senarai semaknya sebagai penghujung program kita pada hari ini, sebelum kita minta Ustaz Tirmizi menyampaikan ucapan akhir, ya. 5 ayat daripada yang kita baca tadi itu, ya. Kalau nak tahu kita ni sihat ke tak sihat, jantung kita, okey, hidup kita ni sihat ke tak sihat, kita ada salah satunya apa? Saya tak tahu, Allah tahu. Jadi hati yang sihat ini ialah apa? Dia boleh mengaku menyerah diri pada Allah, nanti Allah akan buka pelbagai hikmah. Macam mana pelbagai hikmah? Daripada Al-Quran. Itu ayat yang kedua tu. Wal Quranil Hakim.
kita akan baca Quran ini, syaratnya mesti dibaca berulang kali. Itu namanya Quran. Kalau kita letak atas atas rak tu, baca Ramadan je, itu namanya mushaf. Kan? Tapi bila Allah kata wal Quran, demi Quran, yang maksudnya qiraah tu baca berulang kali. Dan kita gabungkan qiraah tu maksudnya S campur A campur Y campur A, saya. Jadi bila kita baca Quran ini, dari masa ke semasa kita kita punya otak kita tu, apa istilahnya Ustaz? Yang bersambung tu? Sel-sel bersambung ya? Sel-sel bersambung, sel otak. Sel-sel bersambung. Itu Quran. Quran ini dia sambung-sambungkan menjadi sesuatu yang bermakna. Itu Quran. Kalau orang baca Quran, sel tak bersambung, kan? Itu yang kadang-kadang, dia memang, syaitan memang kalau boleh tak nak sel kita bersambung. Kan? Itu yang kita ngantuk ke, kita apa ke. Tapi kita kena baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Harapnya dalam program ini nanti sel-sel tuan-tuan bersambung, ya. Kita akan dapat banyak hikmah Allah berikan kerana kita selalu baca Quran yang penuh hikmah. Okay. Yang ketiga, kita nak jadi sihat, kita mesti ada mindset geng menyampaikan. Apa maksud geng menyampaikan? Kita ni geng para rasul, ya, dan kita mesti nak ada mindset menyampaikan. Kalau tuan-tuan baca Quran tak ada mindset menyampaikan, kesannya apa tuan-tuan? Tuan-tuan mungkin tak nak pergi kelas, satu. Yang kedua, kita mungkin rasa bosan, buat apa nak baca, belajar banyak-banyak, kan? Tapi kalau kita ni ibu ayah nak menyampaikan, kita rasa macam saya kena menyampaikan yang terbaik untuk anak saya. Ada mindset itu, jantung kita jadi sihat, jadi kita akan aktif pergi cari ilmu sana sini, menyampaikan. Waktu bila kita menyampaikan kita rasa kurang ilmu, pergi belajar lagi. Itu yang berlaku. Ya, ini ringkaslah, ya. Yang keempat, komitmen atas jalan, bukan tepi jalan. Tuan-tuan baca Quran betul-betul committed, ya. Syawal committed. Belajar sampai umur 50-60 tahun. Itu tandanya hati sihat. Orang yang baca ayat 4 surah Yasin, kalau tidak committed dengan apa-apa sahaja amalan, contohnya Quran, dan maksudnya ayat 4 ini dia tak faham. Ya, dia semayang pun rasa macam alah tak semangat lah, bulan Syawal ni lah banyak makan semprit ataupun lemang ke, dia tak semangat. Yang itu dia mungkin terlupa ayat 4 itu. Pasal dia bukannya fi, tapi ala. Ya, ala itu maksudnya betul-betul atas jalan yang lurus. Dan yang kelima, ni 5 ayat ya, daripada 83 ayat. 5, dengan tegas dalam kasih sayang. Maksudnya apa? Ketika kita cakap dengan orang, kita tegas, ya, tapi dalam masa yang sama dengan penuh kasih sayang, nak mengajak semua orang. Surah Yasin ni sebenarnya surah dakwah. Surah mengajak orang ke arah kebenaran, dan itu sebabnya mungkin di hujung ini, Ustaz Tirmizi, mungkin 1-2 minit ucapan akhir, menyeru kalau siapa-siapa mungkin ada yang berminat untuk bersama nanti, ya. Dan juga mungkin Ustaz dapat doa ringkas di hujung ini, insya-Allah. Silakan Ustaz. Baik, saya ucapkan tahniah dan syabas kepada semua yang mengikuti program ini. Kita ajak lagi kawan-kawan kita sebarkan lagi ilmu Al-Quran ke seluruh alam ini. Untuk sama-sama kita ajak rakan-rakan kita, kerana bila kita ajak rakan-rakan kita, kita bawa dia kepada kebaikan, kita juga dapat pahala sebagaimana yang dia buat. Dan sebagaimana hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, barang siapa yang bawa tunjukkan orang untuk sesuatu jalan kebaikan, hidayah dan sebagainya, dia juga dapat pahala yang besar sebagaimana orang yang itu buat apabila dia suruh. Maka kita nak hidup dengan Al-Quran. Nahya bil Quran. Marilah kita hidup dengan Al-Quran. Kita hidup dengan suasana Al-Quran. Kita hidup dengan environment roh Al-Quran. Kalau dalam kehidupan kita rasa kosong tanpa Al-Quran, kalau hari-hari yang lalu kita rasa macam tak sedap hati kalau tak baca Al-Quran, maka ketahuilah itulah sebenarnya kejayaan, kemuliaan Allah nak beri kepada kita. Kan? Kita rasa kosong kalau tak baca Quran. Sebab itu adalah bibit-bibit ataupun Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan, kurniakan kemuliaan kepada kita. Kemuliaan kepada kita untuk istiqamah dengan Al-Quran. Sebagaimana Sayyidina Uthman, dia kata apa? Kalaulah hati manusia ni bersih, nescaya dia tidak akan pernah rasa kenyang dengan Al-Quran. Ma syabi'at min kalamillah. Tidak akan rasa kenyang, tidak akan rasa cukup dengan Al-Quran. Lepas tu dia kata apa? Sesungguhnya aku cukup-cukup benci, cukup-cukup fras kalaulah satu hari itu berlalu, aku tidak sempat untuk melihat Al-Quran.
Aku tak sempat untuk melihat mushaf Al-Quran. Melihat pun dia rasa stres, frust kalau tak sempat. Kalau tak sempat melihat Quran pun dia rasa frust. Apatah lagi kalau tak baca Quran. Bayangkan. Lepas tu mushaf Al-Quran, Sayyidina Osman bila dia wafat, mushaf dia hancur, lebuk. Lebuk Quran dia. Sebab apa? Kerana banyak belik, banyak membaca Al-Quran. Mushaf tersebut. Mari kita pakai lebukkan Al-Quran, mushaf Al-Quran yang ada kat rumah kita. Yang nampak macam baru. Bila beli ni? Oh, ini 5 tahun lepas dah beli. 5 tahun lepas. Macam baru, kekal. Macam baru beli semalam. Mungkin sebab jarang buka. Apalah, mungkin ada Quran, kita guna Quran yang selalu kan. Tapi jadi inilah muhasabah kepada kita semua untuk kita memperbanyakkan baca Al-Quran. Kita hidup dengan kehidupan Al-Quran. Kita hidup dengan kehidupan Al-Quran. Moga-moga kita dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat hidayah daripada hidayah Al-Quran. Allahumma hdina bi hidayatil Quran. Allah taala berikanlah hidayah kepada kami dengan hidayah Al-Quran. Allah taala jadikanlah kami di kalangan ahli-ahli Al-Quran. Kerana dalam sebuah hadis Allah taala ni ada ahli. Allah taala dia ada ahli pengikut dia. Macam hari ni orang politik dia ada pengaruh dia, ada politik. Politik ini, politik itu, A, B dan sebagainya. Kita nak jadi ahli Allah. Allah Ta'ala ada dari Ahlullah. Iaitu siapa dia? Ahlul Quran. Ahlul Quran. Orang yang sentiasa bersama dengan Quran, interaksi dengan Quran, tadabbur Al-Quran, baca dan amal dan sebagainya. Ia adalah Ahlul Quran. Siapa Ahlul Quran ni? Ia adalah ahli Allah. Pengikut-pengikut ataupun Ahlullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan nama-nama kita semua inilah sebagai ahlinya, ahli yang sentiasa kita memuliakan Al-Quran, kita muliakan Al-Quran, Al-Quran akan mulia kita. Mulia dengan makna bukan sekadar kita membelinya, bukan sekadar dicantikkan khat dan tulisan, tapi dibaca Al-Quran. Al-Quran mesti dibaca, didengar, dihayati, difahami serta diamalkan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqamah dengan Al-Quran Karim sehinggalah kita berjaya. Allah Taala berikan kehidupan yang baik, bahagia kita di dunia dan memberikan kehidupan kita yang cemerlang, yang bahagia di hari akhirat sana insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Tirmizi. Itulah harapan dan doa kita, Allah memberikan kita kekuatan untuk bersama dengan Al-Quran. Dan bagi tuan-tuan yang berkesempatan dan berminat untuk terus belajar, membaiki, memahami dan juga bertalaki dengan 3 orang Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, ya, Ustaz Tirmizi dan juga Ustazah Farha, ya. Jadi tuan-tuan ada maklumat di atas skrin sana itu, ataupun tuan-tuan boleh sahaja menghubungi kepada nombor yang tertera. Program ini akan bermula esok insya-Allah, dan kalau ada yang baru mendengar dan kata bahawa saya nak ikut tapi ada cabaran keuangan, ada cabaran masa dan sebagainya, berhubung sahaja, nanti kita akan bantu. Yang penting kita nak kumpulkan. Dan bagi tuan-tuan yang sudah ada kelas, yang sudah istiqamah, teruskan ya. Tapi kalau katakan ada yang nak belajar, untuk kali ini kita fokus kepada surah Yasin pada 6 minggu, ya. Kita kelas pada pukul 9.30 pada setiap hari Rabu, insya-Allah. Kita menggunakan platform Zoom di mana kita akan berada dalam kelas-kelas yang berbeza. Ada 20-30 orang bersama Ustaz Tarmizi, 20-30 orang bersama dengan Ustaz Tirmizi, 20-30 orang bersama Ustazah Farha, akan belajar dalam kelas yang berbeza, ya, bukan sekaligus, ya, dalam kelas berbeza. Dan kemudian kita akan mendengar, ya, pada setiap minggu itu kita dengar bacaan, dan kemudian kita ada sistem yang kita akan berikan untuk menyemak kepada kefahaman surah tersebut. Saya boleh tunjukkan sikit apakah sistem tersebut. Tuan-tuan mungkin boleh tengok di sini, ya. Okey. Jadi kelas itu nanti bila tuan-tuan hadir, kalau sebelum ini surah Al-Mulk, jadi kita akan letakkan rakaman program dan juga tadabbur surah Al-Mulk. Contohnya perjumpaan pertama ini kita bincang surah Al-Mulk yang ayat pertama contohnya. Saya ada buat rakaman tadabbur, dan live pun kita akan ambil masa
Ya, kemudian ayat 3, 4, 5, 6, perjumpaan 4 ada sampailah kepada ayat 30, ya, sampai ayat 30. Jadi pada surah Yasin pun kita akan cuba juga insya-Allah tadabbur itu kita ambil sikit masa seketika live, tapi kemudian kita bagikan rakaman agar tuan-tuan boleh memanfaatkan, ya, kefahaman daripada surah Yasin pula. Ya, kalau ini surah Al-Mulk, jadi ini surah Yasin. Itu contohlah, ya, di mana sistem ini kita bagi pada tuan-tuan boleh dengar pada bila-bila masa, tapi komitmen live pada setiap minggu itu adalah 1 jam bersama dengan ustaz ustazah dan semak bacaan. Ya, sikit. Moga-moga ini akan memberi manfaat. Baik. Jadi kita berada di penghujung dan mungkin satu lagi pengumuman saya nak maklumkan pada tuan-tuan, pada hari esok kita ada buat live bersama dengan Ustaz Hasrizal Abdul Jamil pada pukul 3 petang. 3 petang, ya, percuma di FB Legacy Circle Live. Tuan-tuan kalau ada kelapangan dijemput. Tajuknya Seni Berfikir, ya. Seni Berfikir ini berdasarkan pada buku Thaqafah Ad-Da'iyah oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Ini ditulis oleh Ustaz Hasrizal, sekarang ini berada di Oulu, Finland, dan kita akan live. Kita akan berbincang dan kemudian kita melihat dalam Quran seni berfikir ini ke mana, di mana, nak bawa ke arah apa cara berfikir. Ni cikgu-cikgu, pensyarah-pensyarah, penceramah, pemimpin, ya, kalau nak tahu tentang perkara ini jemput, ya, program percuma kita besok di mana kita nak berbincang antara buku terbaru daripada Ustaz Hasrizal. Kita nak congkel, dia sebenarnya antara otai tadabbur di Malaysia ini peringkat awal dahulu sekitar tahun 2005, 2010 tu ialah Ustaz Hasrizal sebenarnya. Tapi sekarang ni dia dah pergi ke Finland. Jadi saya belajar banyak daripada Ustaz Hasrizal. Ini adalah salah seorang cikgu saya. Jadi nanti tuan-tuan besok saya jadi host, ya, akan tanya soalan. Tuan-tuan ada soalan pun boleh tanya pada jam 3 petang di FB Legacy Circle Live, ataupun tuan-tuan boleh hubungi nombor yang sama yang tertera 0139646618. Ini petang, ya, petang. Kelas yang tadi itu TFT ini pada waktu malam pukul 9.30 insya-Allah. Jadi terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi. Sama-sama. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Ya. Dan kejap ni kita tengok ada komen tak di sini. Okey, ada yang dah join, ya. Mula-mula rasa malu tapi alhamdulillah dah berjaya sertai TFT 1 yang lepas, dah habis Ramadan, ya. Jadi insya-Allah kita jemput pada Puan Syikin, kemudian ada banyak komen-komen yang ada tu. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Okey. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga istiqamah dengan Al-Quran. Okey, memuliakan Al-Quran. Jadikanlah kami ahli-ahli Al-Quran. Okey, jadi terima kasih semua. Qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.